Dia tidak dimaklumkan tentang apa move yang hendak digunakan untuk gulingkan kerajaan. Untuk gulingkan kerajaan. Tuan-tuan kena ingat siapa yang menjatuhkan kerajaan pada tahun 2020? Bersatu. Orang yang sama, Bukit Gantang, hari ini membuka cerita bahawa sebenarnya ada rancangan sewaktu penubuhan negara tahun 2022 untuk menggulingkan kerajaan. Kita tidak dimaklumkan apa move sebenarnya yang dibuat untuk gulingkan kerajaan. Lihat kepada angka yang ada di pihak kerajaan, perpaduan sudah cukup mantap. Bahawa pembangkang tak pernah datang pun, tak pernah berbincang pun di kalangan mereka, tak pernah bentang atau negotiate pun dengan kerajaan mengenai terma-terma. Dia mungkin tak perlu setuju pun. Okey, kita yang penting jumpa dulu, runding dulu. Okey, ini kerajaan, ini kami nak, ini term kamu. Apa term kamu? Okey, ini term saya, kerajaan pun bagi. Oh, saya tak setuju dengan term ni, ini term kami, kita bincang. Okey, bincang ni setuju, ni tak setuju, ni buang, ni tak. Masalahnya proses itu pun tak berlaku sedangkan Perdana Menteri offer. Tengok korang join kerajaan tak dapat jawatan apa pun. Tuan-tuan, kalau dia nak melompat balik pun tak ada masalah dengan kerajaan ni. Dia sebenarnya nak reverse psychology lah kan. Pak Taqiyuddin nak reverse psychology supaya tengok korang sokong PMX tak dapat apa pun jawatan. Seolah-olah macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama-sama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa cerita pasal Iswardi Morni dan juga temu ramah antara Sinar Harian terhadap Ahli Parlimen Bukit Gantang. Ahli Parlimen Bukit Gantang dia dedah kau-kau lagi. Baru ni dia ada buat dengan sidang media dia baru-baru ni. Lepas tu dia sebelum tu dia buat temu ramah kan, soal jawab dengan Malaysia Gazette. Ada di dalam channel gua. Aku ada buat reaction sama-sama. Lepas tu dia buat lagi sidang media dia buat lagi macam pendedahan pelbagai berita yang ambil kod dia punya sidang media. Lepas tu dia buat lagi sidang, bukan sidang media lah, macam Sinar Harian panggil dia supaya tanyakan soalan-soalan. So dia menjawab pelbagai soalan-soalan daripada Sinar Harian. Tempoh dia dalam masa sejam je. Jadi kita boleh tengok kan, pendedahan demi pendedahan. Apa yang Ahli Parlimen Bukit Gantang dia tak dedahkan, dia akan dedah sikit demi sikit demi sikit demi sikit. Dan terlepas sikit-sikit, of course lah. Dia pun mungkin dia tak ingat apa yang dia, macam dia tak ingat sepenuhnya apa yang dia cakap daripada sidang media yang pertama, sidang media yang kedua ni, sidang media yang ketiga. So, aku akan bawa dengan hampa dulu soal Iswardi Morni. Dia menceritakan ni betapa teruknya perangai ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ni, betapa teruk, betapa kemaruk, betapa aduh aku pun tak faham lah. Hang nak peruntukan, mailah berunding dek. Hang nak peruntukan, mai berunding. Hang jangan kata zaman hang dulu Perikatan Nasional di bawah Ismail Sabri bagi macam tu je. No. Anwar dah cakap banyak kali nak mai berunding. Bila mereka tak mai berunding, duk bagi helah macam-macam, memang tak dapat lah. Jadi sekarang ni mai berunding elok-elok dengan Anwar Ibrahim. So apa masalah? Anwar Ibrahim dah letak Datuk Seri Fazilah mai berunding. Ini bukan alasan. Ini helah hampa. Sebab perjanjian antara agreement seperti mana yang dibuat zaman Ismail Sabri, seperti itulah copy paste zaman sekarang. Yang penting hang jangan tumbangkan kerajaan. Kami akan bagi peruntukan ke hang. Yang penting hang tak boleh tumbangkan kerajaan. Mereka masih berhasrat untuk nak ambil alih kerajaan. Mereka masih berhasrat nak tumbangkan kerajaan hari ini. Sebab tu mereka tak main berunding. Bila mereka dah berunding, mereka tak boleh langgar hak yang perjanjian tu. Mereka tak boleh jatuhkan kerajaan. So inilah harapan-harapan ni yang masih nak tebuk atap ni. Puak-puak pengkhianat di dalam parti PAS tu, tak kira serban ke, jubah ke, apa duk ceramah 24 jam. Tapi perangai dalam hati tu pengkhianat. Mereka sengaja nak jatuhkan ekonomi negara kita. Sebab apabila kerajaan tumbang, of course pelabur-pelabur dah tak percaya. Sebab Anwar pergi ke mana-mana pun, Anwar dia duk cerita negara kita stabil. Majoriti ada 150 lebih yang menyokong dia. Kan? Apabila tiba-tiba tumbang, apa yang akan berlaku? Pelabur-pelabur ni, setiap pelabur, mereka nak kestabilan politik. Mereka tak mau huru-hara. Mereka tak mau sekejap tumbang, sekejap kawan ni naik. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkataan. First kali aku akan bawa dulu bersama dengan Iswardi. Jom sama-sama kita dengar. Membawa saya kepada cerita yang saya nak bawa pada hari ini, iaitu berkenaan dengan interview MP Bukit Gantang. Kita ambil sedikit. Tentang timing tu.
seperti mana yang tajuk Sinar Live pada petang ini ialah kenapa sekarang. Barangkali Datuk boleh menyatakan alasan kenapa agaknya dalam kelima-lima orang itu timingnya agak rapat. Adakah sebenarnya dalam tempoh 2-3 bulan kebelakangan ini sudah ada perancangan tertentu dalam rakan-rakan Datuk yang 5 orang itu untuk menyatakan sokongan secara terbuka kepada PMX ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Terima kasih banyak sekali lagi. Keputusan yang dibuat oleh saya tidak bergantung kepada 4 orang yang awal. Saya beranggapan saya adalah orang yang pertama membuat sokongan secara terbuka di Parlimen. Rentetan daripada pilihan raya keputusan di mana berlakunya hang government tidak boleh menubuhkan kerajaan. Saya sebagai ahli parti yang menang dalam pilihan raya sama-sama berusaha untuk menubuhkan kerajaan, di mana kita berusaha untuk meletakkan presiden iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin Paguh sebagai calon presiden dan calon Perdana Menteri. Tetapi beberapa hari berlalu, maka kita tidak berjaya walaupun disebut ada numbers yang cukup. Akhirnya, Duli Yang Maha Mulia telah memperkenankan Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Sebagai ahli parti, kita masih terus untuk melihat apakah ruang yang boleh kita ambil alih kerajaan dalam tempoh yang singkat. Tetapi usaha-usaha yang dibuat nampaknya tidak ada cahaya. Sehingga kan kita tidak dimaklumkan apa move sebenarnya yang dibuat untuk gulingkan kerajaan. Melihat Okey, tuan-tuan dengar perkataan. Kita tidak dimaklumkan tentang apa move yang hendak digunakan untuk gulingkan kerajaan. Untuk gulingkan kerajaan. Tuan-tuan kena ingat siapa yang menjatuhkan kerajaan pada tahun 2020? Bersatu. Orang yang sama, Bukit Gantang, hari ini membuka cerita bahawa sebenarnya ada rancangan sewaktu penubuhan negara tahun 2022 untuk menggulingkan kerajaan. Kita dengar perkataan tadi. Kita tidak dimaklumkan apa move sebenarnya yang dibuat untuk gulingkan kerajaan. Melihat kepada angka yang ada di pihak kerajaan, perpaduan sudah cukup mantap. Ya. Dan bila saya sebagai ahli parlimen mewakili parti satu perkara, mewakili pengundi dan rakyat satu perkara yang lain, saya telah beri masa yang cukup kepada pucuk pimpinan untuk membuat usaha-usaha mengambil alih kerajaan. Tetapi nyata tidak berjaya. Sehinggalah 2 orang pertama mengumumkan sokong kepada PMX kerana memerlukan bantuan peruntukan untuk kawasan masing-masing. Setelah itu, parti membuat keputusan menggantung mereka. Ini menyebabkan saya tak puas hati. Saya bercakap dalam mesyuarat bahawa mereka tak perlu digantung. Sebab mereka masih lagi ahli parti, hanya memberikan sokongan. Ya. Jadi dalam masa yang sama, saya pun memikirkan, saya selalu berfikir positif dan apa plan action. Plan A atau plan B. Plan A, stay without apa-apa peruntukan. Tak boleh nak membantu rakyat membangunkan kawasan. Plan B, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Yang saya lihat dalam banyak pembentangan di Parlimen, nampak keikhlasan yang amat banyak Perdana Menteri nak membangunkan negara. Ya. Kalau tanpa MP ini kata banyak kelihatan keikhlasan Perdana Menteri untuk membangunkan negara. Very very important point. membangunkan kawasan. Plan B, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Yang saya lihat dalam banyak pembentangan di Parlimen, nampak keikhlasan
Yang amat Perdana Menteri nak membangunkan negara. Ya. Kalau tanpa ada perpaduan yang cukup baik, negara tidak dapat dibangunkan. Dalam keadaan ekonomi yang agak tak stabil, di mana kos harga barangan terus naik, kos sara hidup tinggi, rakyat terus susah. Saya mengambil pendekatan untuk memberikan sokongan. Datuk, daripada penjelasan Datuk pada awal-awal perbincangan kita pada petang ini, ada beberapa perkara yang dapat kita cerap, iaitu PN memang berhasrat untuk mengambil alih kerajaan sebagaimana yang diakui oleh Datuk dalam tempoh setahun dan perkara tersebut tidak berjaya. Adakah disebabkan ini kegagalan PN untuk memujuk beberapa orang ahli parlimen kerajaan untuk menyertai mereka dan menubuhkan kerajaan yang baru menyebabkan Datuk berasa kecewa dan sehingga mendorong kepada apa yang berlaku pada 2 minggu yang lalu? Memang itu berlaku. Sehingga 2 orang, 3 orang, 4 orang pun dah beralih sokongan. PN masih lagi berusaha dengan kenyataan bekas menteri mengatakan bahawa ada 10 orang yang nak datang pada pembangkang untuk membuat kerajaan. Tetapi angka itu tak logik. Kalau 10 mana cukup nak buat kerajaan? Maknanya usaha-usaha untuk menubuh kerajaan, menggulingkan kerajaan yang sedia ada masih berjalan. Itu tidak dapat dinafikan. Datuk, kekecewaan yang kedua barangkali adalah tentang bagaimana isu peruntukan ini diuruskan oleh Perikatan Nasional. Dengan latar belakang yang kita ada adalah bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan secara terbuka di dalam Dewan Rakyat bahawa jika mahukan peruntukan maka perlu melalui proses perbincangan dengan timbalan Perdana Menteri yang kedua dan sebagainya. Ada beberapa pandangan lah. Sebagai contoh, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, YB Amzad mengatakan bahawa perbincangan itu berlaku. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi, iaitu menyatakan kesetiaan agar tidak menukar kerajaan sehingga perkara ini berakhir. Jadi mana satu yang betul, Datuk? Sebab ada yang kata perbincangan tersebut telah berlaku, tetapi daripada apa yang kita tahu setakat awal perbincangan ini dengan Datuk, perbincangan tersebut tidak berlaku. Yang mana satu yang betul? Semua perkara ini berlaku secara publik. Okey. Apa yang disebut oleh kerajaan dan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri secara terbuka. Supaya berunding dan akan diberikan peruntukan. Apabila pihak pembangkang mengatakan bahawa perundingan itu keras, ada perkara yang tidak boleh diikuti. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menafikan bahawa tidak ada syarat taat setia kepada Perdana Menteri. Di pihak kami, sebagai ahli parlimen Perikatan Nasional, tidak dimaklumkan. Tidak ada perbincangan secara khusus ataupun dibentangkan di parlimen. Kenapa tidak dibentangkan di parlimen? Mengatakan bahawa pucuk pimpinan telah berunding dan oleh kerana syarat-syarat ini yang dikemukakan, maka kami tak setuju. Jadi ahli parlimen semua boleh tahu dan rakyat boleh tahu. So maknanya tidak ada koordinasi antara ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional sama ada perundingan tersebut telah pun berlaku ataupun tidak. Yang tak ada, tidak dimaklumkan dan tidak ada perbincangan dengan ahli parlimen. Jadi disebab Okey. Selebihnya tuan-tuan boleh tengok sendiri dekat Sinar 30 minit punya interview. Tapi poin yang saya nak bawa tadi, sebenarnya PMX sendiri mengatakan datang berunding. Okey, datang buat proposal, bentangkan, kita cerita apa yang kamu nak. Dan PMX tidak pernah kata kalau sekiranya kamu nak maka kena sokong saya sampai habis dengan. Tak ada. Datang je. Tetapi menurut kenyataan MP Bukit Gantang tadi, bahawa pembangkang tak pernah datang pun, tak pernah berbincang pun di kalangan mereka, tak pernah bentang atau negotiate pun dengan kerajaan mengenai terma-terma. Dia mungkin tak perlu setuju pun. Okey, kita yang penting jumpa dulu, runding dulu. Okey, ni kerajaan, ini kami nak, ini term kamu. Apa term kamu? Okey, ini term saya, kerajaan pun bagi. Oh, saya tak setuju dengan term ni, ini term kami, kita bincang. Okey, bincang, ni setuju, ni tak setuju, ni buang, ni tak. Masalahnya, proses itu pun tak berlaku. Sedangkan Perdana Menteri offer. Perdana Menteri offer kepada pembangkang, mehlah kita berbincang. Takkan Perdana Menteri yang mempunyai majoriti 150 kursi nak pergi menyeberang ke sana, panggil tarik seorang-seorang berbincang. Kamulah yang berada dekat bawah kena naik, buang ego dan kesombongan kamu demi rakyat, jumpa Perdana Menteri, bincang. Bukan kata suruh sokong, suruh bincang. Yang itu pun ahli Parlimen Bukit Gantang tadi kata
tidak ada berlaku pun perbincangan. Jadi kalau perbincangan itu tidak berlaku, bagaimana ahli parlimen pembangkang boleh mengatakan, terdapat dakwaan rasuah daripada PMX, terdapat dakwaan sogokan daripada PMX. Bincang pun tak ada, macam mana nak kata sogok? Ada orang jumpa, ada orang itu jumpa, ada orang ini jumpa. Ada juga orang jumpa saya. So apa point dia? Ini semua alasan-alasan, tuan. Sebagaimana alasan yang bodoh viral itu tak nak debat dengan apa orang kata, dengan Rafizi. Dia bagilah alasan. Alasan Puteri Gunung Ledang ni saya panggil. Dia tak nak kahwin dengan Putera Raja, dengan Raja Melaka, dia buat macam-macam alasan. Sebenarnya dia tak nak kahwin. Tapi poinnya dia kat sini adalah, itu saya kata tadi, pendedahan ini memberi kita gambaran bahawa sebenarnya tidak ada pun perbincangan. Tetapi mereka cerita macam seolah-olah bincang dah. Tetapi macam-macam terma diberikan sampai kami tak boleh nak setuju. Bincang pun tidak. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka masih yakin, bak kata MP Bukit Gantang tadi, 10 orang daripada kerajaan akan lompat. Cuma dia kata tak logik. Macam saya katalah, tak logik. Kenapa kita nak kena tinggalkan parti kita lompat, lepas itu hilang kerusi, hilang peruntukan? Untuk apa? Untuk apa hilang peruntukan? Sebab apa? Nak sokong pembangkang. Lepas tu kita hilang peruntukan. Hilang 1 juta. Tak kebangang namanya tu. Kan tak bodoh namanya tu. Tapi itulah hakikat yang dia kata. Yang dia kata, inilah. So tuan-tuan, macam saya katalah, apa yang berlaku, insya-Allah benda ini semua adalah penipuan daripada daripada pembangkang sendiri. Penipuan daripada pembangkang sendiri, dan penipuan mereka ini tidak lain bukan bertujuan untuk nak mengelirukan, spinning fakta yang sebenar. Satu artikel ni dia kata, saya kata, kalau betul-betul nak Melayu ni kuat, apa kata pembangkang join kita? Kenapa pembangkang takut nak join kerajaan perpaduan? Bagilah sokongan sebagaimana yang dilakukan oleh 5 orang tersebut. Tapi sebenarnya saya nak cerita macam ni, tuan-tuan. PAS dia nak sokong, tapi syarat dia nak jawatan. Kalau tak percaya, kita tengok kenyataan ini. Wakil PN sokong PM patut diberi jawatan, kata PAS. PAS berpendapat ahli parlimen PN yang sudah memberi sokongan kepada kerajaan wajar diberikan tempat dalam kabinet Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung PAS berkata dia bersendiri menjangkakan ahli parlimen Bukit Gantang adalah antara muka baru yang beri jawatan. Jawatan jangkaan saya meleset, katanya. Baik. Dia nak main sentimen. Tengok korang join kerajaan tak dapat jawatan apa pun. Tuan-tuan, kalau dia nak melompat balik pun tak ada masalah dengan kerajaan ni. Dia sebenarnya nak reverse psychology lah, kan. Pak Taqiyuddin nak reverse psychology supaya tengok korang sokong PMX tak dapat apa pun jawatan. Seolah-olah macam tu. Sebab apa? Sebab kalau dia nak lompat balik pun tak tumbang kerajaan macam zaman dia orang dulu. Yang kedua, kalau kita boleh read between the lines, seolah-olah Taqiyuddin nak kata apa? Kalau kami sokong ni ada jawatan ke? Kan, paling-paling kurang duta khas ke, kan? Duta khas ke? Alah, bagilah kami, you're my friend, bagilah segi duta khas ke apa ke. Seolah-olah, saya tak kata dia kata macam tu, seolah-olah. Yelah, kalau kami nak sokong PMX ni, takkan tak dapat apa-apa jawatan. Dia tak kata dia minta jawatan, tak. Saya tak kata dia minta jawatan. Tetapi impliedly, seolah-olah dia nak kata demikian. Ini berlaku, tuan-tuan, apabila zaman pada zaman Sheraton dahulu. Ingat tak? Zaman Sheraton, apa yang berlaku adalah pada waktu itu ditawarkan pelbagai jawatan sampai jawatan yang tak wujud pun diwujudkan. Contohnya duta khas ke Timur Tengah. Apa tugas duta khas ke Timur Tengah? Saya pun tak tahu. Saya telah pergi ke Timur Tengah dan semuanya baik-baik belaka. Habis itu Menteri Luar Negeri untuk apa? Menteri Luar Negeri itu untuk apa? Kan?
Kan? Dia ada dulu, memang ada duta memang ada duta, tapi bukan menteri, bukan jawatan MP. Biasanya diberikan kepada mereka yang dah pencen ataupun mereka yang PTD. Itu memang kita tahu ada duta. Yang duta khas ni, duta tu dah ada kat negara tu. Ni duta khas ni untuk kawasan-kawasan tertentu. Duta negara tu dah ada. Duta Malaysia di negara itu dah ada. Ni duta khas pula dengan gaji tambahan pula. Kerana apa? Pada masa itu memang jawatan dan gaji digunakan untuk memastikan mereka tak lompat balik. Tapi sekarang ni tawar jawatan nak tawar gaji untuk apa? Tolak 5 tu pun masih lagi 140 lebih orang. Tak ada masalah pun. Menunjukkan juga pada zaman PAS memerintah dahulu, mereka mengamalkan rasuah. Bak kata saya petik kata-kata hakim lawyer yang dengan saya dekat Sinar Harian itu. Dia kata apa yang PMX buat ni adalah rasuah. Kalau PMX buat tu rasuah, masa PN memerintah tu pun dikira sebagai rasuah. Memanglah Mahathir tak join dia masa tu kan. Tak ada. Itu bukan poin saya. Tapi itu yang berlaku. Okey, kan. Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Hampa boleh nampak kan. Ahli Parlimen Bukit Gantang, dia nampak kan keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia nampak kesungguhan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bina balik negara kita, nak bangunkan balik negara kita. Dia nampak. Kalau dia tak nampak usaha Datuk Seri Anwar, dia tak akan bagi sokongan. Sebab dia nampak usaha Anwar pi ke sana, pi ke sini untuk nak bangunkan ekonomi negara dan sistem-sistem pembaharuan yang sedang dibuat oleh ahli-ahli parlimen kerajaan hari ini. Hampa boleh tengok para menteri duk usahakan walaupun dihantam cukup-cukup, dimaki, dihamun, segala-galanya dihentam oleh pembangkang hari ini. Tapi of course lah, mereka 5 orang tu, mereka dah dapat fikir, mereka dah dapat nilai perangai-perangai ahli parlimen daripada pembangkang. Dan mereka nampak usaha ahli-ahli parlimen, menteri-menteri ni untuk nak membina negara, untuk nak selesaikan masalah-masalah rakyat. Sebab tu mereka sanggup, bukan kianat, mereka sanggup tinggalkan prinsip mereka terhadap Muhyiddin dan sanggup bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jom sama-sama kita dengar pula. Ini sidang media yang dibuat oleh Sinar Harian bersama ahli Parlimen Bukit Gantang. Jom sama-sama kita dengar. Gunakan bersama-sama saya Haizir Osman. Dalam forum Sinar Live pada petang ini, saudara, kita akan bersama-sama salah seorang daripada ahli Parlimen Perikatan Nasional yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan kira-kira 2 minggu yang lalu. Selain daripada itu, kita akan tanyakan soalan-soalan kepada beliau. Apakah sebenarnya sebab ataupun alasan keputusan tersebut dibuat dan apakah perancangan selepas ini, dan soalan-soalan yang lain bersama-sama saya di studio. Saudara, pada petang ini merupakan ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haizir. Terima kasih banyak Sinar Harian dan pelayar-pelayar daripada Sinar Harian. Datuk dari Bukit Gantang terus ke sini ataupun ada persinggahan yang lain sebelum Datuk sampai? Saya malam tadi habis mesyuarat di Kuala Lumpur. Pukul 3 pagi bergerak balik ke Bukit Gantang kerana ada majlis penyerahan bantuan kepada mangsa banjir. Pukul 10 daripada Bukit Gantang shoot back untuk program kali ini. Datuk, saya nak tanya terus kepada persoalan kita. Datuk merupakan ahli parlimen yang kelima selepas ahli parlimen Kuala Kangsar, Labuan, Gua Musang dan Jeli yang mengisytiharkan sokongan, dan Datuk agak istimewa kerana secara terbuka di dalam Dewan Rakyat sewaktu membahaskan bajet belanjawan ekonomi yang baru-baru ini diluluskan. Kalau kita boleh tanyakan soalan tentang timing tu, seperti mana yang tajuk Sinar Live pada petang ini ialah kenapa sekarang. Barangkali Datuk boleh menyatakan alasan kenapa agaknya dalam kelima-lima orang itu timingnya agak rapat. Adakah sebenarnya dalam tempoh 2-3 bulan kebelakangan ini sudah ada perancangan tertentu dalam rakan-rakan Datuk yang 5 orang itu untuk menyatakan sokongan secara terbuka kepada PMX, ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Terima kasih banyak sekali lagi. Keputusan yang dibuat oleh saya tidak bergantung kepada 4 orang yang awal. Saya beranggapan saya adalah orang yang pertama membuat sokongan secara terbuka di Parlimen. Rentetan daripada pilihan raya keputusan di mana berlakunya hang government tidak boleh menubuhkan kerajaan. Saya sebagai ahli parti yang menang
dalam pilihan raya sama-sama berusaha untuk menubuhkan kerajaan, di mana kita berusaha untuk meletakkan presiden iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin Paguh sebagai calon presiden dan calon Perdana Menteri. Tetapi beberapa hari berlalu, maka kita tidak berjaya walaupun disebut ada numbers yang cukup. Akhirnya Duli Yang Maha Mulia telah memperkenankan Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Sebagai ahli parti, kita masih terus untuk melihat apakah ruang yang boleh kita ambil alih kerajaan dalam tempoh yang singkat. Tetapi usaha-usaha yang dibuat nampaknya tidak ada cahaya. Sehingga kan kita tidak dimaklumkan apa move sebenarnya yang dibuat untuk gulingkan kerajaan. Melihat kepada angka yang ada di pihak kerajaan, perpaduan sudah cukup mantap. Ya. Dan bila saya sebagai ahli parlimen mewakili parti satu perkara, mewakili pengundi dan rakyat satu perkara yang lain, saya telah beri cukup masa yang cukup kepada pucuk pimpinan untuk membuat usaha-usaha mengambil alih kerajaan. Tetapi nyata tidak berjaya. Sehinggalah dua orang pertama mengumumkan sokong kepada PMX kerana memerlukan bantuan peruntukan untuk kawasan masing-masing. Setelah itu, parti membuat keputusan menggantung mereka. Ini menyebabkan saya tak puas hati. Saya bercakap dalam mesyuarat bahawa mereka tak perlu digantung. Sebab mereka masih lagi ahli parti, hanya memberikan sokongan. Ya. Jadi dalam masa yang sama, saya pun memikirkan, saya selalu berfikir positif dan apa plan action. Plan A atau plan B. Plan A, stay without apa-apa peruntukan. Tak boleh nak membantu rakyat membangunkan kawasan. Plan B, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Yang saya lihat dalam banyak pembentangan di Parlimen, nampak keikhlasan yang amat banyak Perdana Menteri nak membangunkan negara. Ya. Kalau tanpa ada perpaduan yang cukup baik, negara tidak dapat dibangunkan. Dalam keadaan ekonomi yang agak tak stabil, di mana kos harga barangan terus naik, kos sara hidup tinggi, rakyat terus susah. Saya mengambil pendekatan untuk memberikan sokongan. Datuk, daripada penjelasan Datuk pada awal-awal perbincangan kita pada petang ini, ada beberapa perkara yang dapat kita cerap, iaitu PN memang berhasrat untuk mengambil alih kerajaan, sebagaimana yang diakui oleh Datuk dalam tempoh setahun, dan perkara tersebut tidak berjaya. Adakah disebabkan ini kegagalan PN untuk memujuk beberapa orang ahli parlimen kerajaan untuk menyertai mereka dan menubuhkan kerajaan yang baru, menyebabkan Datuk berasa kecewa dan sehingga mendorong kepada apa yang berlaku pada 2 minggu yang lalu? Memang itu berlaku. Sehingga 2 orang, 3 orang, 4 orang pun dah beralih sokongan. PN masih lagi berusaha dengan kenyataan bekas menteri mengatakan bahawa ada 10 orang yang nak datang pada pembangkang untuk membuat kerajaan. Tetapi angka itu tak logik. Kalau 10 mana cukup nak buat kerajaan? Maknanya usaha-usaha untuk menubuh kerajaan, menggulingkan kerajaan yang sedia ada masih berjalan. Itu tidak dapat dinafikan. Datuk, kekecewaan yang kedua barangkali adalah tentang bagaimana isu peruntukan ini diuruskan oleh Perikatan Nasional. Dengan latar belakang yang kita ada adalah bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan secara terbuka di dalam Dewan Rakyat bahawa jika mahukan peruntukan maka perlu melalui proses perbincangan dengan timbalan Perdana Menteri yang kedua dan sebagainya. Ada beberapa pandangan lah. Sebagai contoh, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, YB Amzad mengatakan bahawa perbincangan itu berlaku. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi, iaitu menyatakan kesetiaan agar tidak menukar kerajaan sehingga penggal ini berakhir. Jadi mana satu yang betul, Datuk? Sebab ada yang kata perbincangan tersebut telah berlaku, tetapi daripada apa yang kita tahu setakat awal perbincangan ini dengan Datuk, perbincangan tersebut tidak berlaku. Yang mana satu yang betul?
Semua perkara ini berlaku secara publik. Okey. Apa yang disebut oleh kerajaan dan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri secara terbuka. Supaya berunding dan akan diberikan peruntukan. Apabila pihak pembangkang mengatakan bahawa perundingan itu keras, ada perkara yang tidak boleh diikuti. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menafikan bahawa tidak ada syarat taat setia kepada Perdana Menteri. Di pihak kami, sebagai ahli Parlimen Perikatan Nasional, tidak dimaklumkan. Tidak ada perbincangan secara khusus ataupun dibentangkan di Parlimen. Kenapa tidak dibentangkan di Parlimen? Mengatakan bahawa pucuk pimpinan telah berunding dan oleh kerana syarat-syarat ini yang dikemukakan, maka kami tak setuju. Jadi ahli Parlimen semua boleh tahu dan rakyat boleh tahu. So maknanya tidak ada koordinasi antara ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional sama ada perundingan tersebut telah pun berlaku ataupun tidak. Yang Tak ada, tidak dimaklumkan dan tidak ada perbincangan dengan ahli-ahli Parlimen. jadi disebabkan barangkali koordinasi yang tidak selesai ni antara Perikatan Nasional untuk mengadakan perbincangan dengan Timbalan Perdana Menteri menyebabkan Datuk berasa kecewa, dan sebab ada statement yang dibuat oleh Taqiyuddin bahawa PN tidak akan mengambil peruntukan. Adakah perkara ini diketahui dan dipersetujui oleh semua MP-MP PN yang lain? Okay, sebagai sebuah parti yang mengharapkan pilihan raya yang akan datang boleh menang lagi. Sudah tentu dari segi pengurusan parti itu kena bagus. Bagaimana nak menjaga kawasan, bagaimana nak menjaga ahli-ahli parlimen. Tapi ini tidak berlaku dalam PN, malahan Taqiyuddin pun telah maklumkan bahawa tidak akan mengambil peruntukan, tapi syaratnya tidak diberitahu, tak dimaklumkan. Kenapa? Okey. Baik, maknanya disebabkan itulah menyebabkan berlakunya keputusan yang Datuk buat bersama-sama dengan ahli-ahli Perikatan Di Nasional antara yang lain. sebabnya. Antara sebabnya. Kalau ada sebab yang lain Datuk, adakah Sebab yang lain selain saya dah peruntukan? maklumkan tadi bahawa saya melihat keikhlasan Okey. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 untuk membangunkan negara dengan konsep madani yang baru, maka dia perlu dibantu. Bagi ahli-ahli parlimen yang ada kepakaran, pengalaman, saya ada pengalaman dalam training, saya ada pengalaman dalam model-model perniagaan untuk mendapatkan harga barangan yang lebih murah, maka saya rasa saya perlu memberikan perkhidmatan saya, sumbangan saya kepada negara saya, kepada kerajaan yang kita berada dalam negara ini. Itu di antara sebab lain yang saya buat keputusan. Dalam sidang akhbar yang Datuk buat beberapa ketika yang lalu, Datuk ada mengatakan bahawa akan ada beberapa orang ahli Parlimen Perikatan Nasional yang lain, kira-kira 7 ke 8 orang. Adakah perkara ini memang berada dalam pengetahuan Datuk dan bahawa mereka akan menyertai 5 orang MP yang awal, yang asal ini untuk bersama-sama menyokong kerajaan, dan apa signifikannya tindakan tersebut kepada kerajaan dan demokrasi negara kita? Rasa tak puas hati itu merata. Yang saya kira itu yang saya dapat ketahui, berbual dan berbincang dengan saya sebelum ini lagi. Signifikan kepada kerajaan sekarang tak banyak sangat. Sebab kerajaan sekarang dah cukup 2/3. Sama ada lagi ataupun tidak yang akan menyokong kepada Perdana Menteri tidak menjadi isu pada kerajaan perpaduan. Sebab dah cukup. Tetapi yang isunya lah di pihak pembangkang. Di pihak ahli parlimen yang keseluruhannya daripada kawasan luar bandar. Kawasan pengundi Melayu majoriti. Di mana kawasan-kawasan ini tidak ada pembangunan sangat. Jadi itu pokoknya. Jadi Datuk, barangkali apabila dengan langkah-langkah sebegini, 5 yang pertama, kemudian akan ada lagi batch yang seterusnya jika ia benar berlaku, ia semestinya menjadi satu tamparan kepada Perikatan Nasional yang sejak awal penubuhan kerajaan ini pun berhasrat untuk mengambil alih kerajaan dengan agenda tebuk atap dan sebagainya. Jadi pada pandangan Datuk, adakah ini merupakan satu tamparan kepada mereka dan bagaimana moral mereka pada ketika ini? Adakah mereka masih lagi dengan hasrat untuk mengambil alih kerajaan ataupun mereka sudah pun mengaku kalah dan akan melakukannya dalam PRU ke-16 nanti? PN ini pun ditubuhkan atas realignment ahli-ahli parlimen sebelum ini sehingga menyebabkan chartered move dan
yang Muhammad Paguh menjadi Perdana Menteri. Jadi bila dah berlaku lagi sekali yang mengurangkan sokongan kepada PN, maka sudah tamparannya ialah usaha-usaha nak dibuat mengambil alih kerajaan pada saya tak mungkin berlaku. Maka diharapkan PN Pembangkang membuat pendekatan baru, berunding teruslah dengan kerajaan. Fikirlah masa depan kawasan yang diwakili mereka, kawasan Melayu yang perlukan pembangunan. Ini harapan saya, sebab itu saya buat pernyataan secara terbuka di Parlimen. Saya tak buat sorok-sorok. Sebab saya nak menyedarkan rakan-rakan saya dalam PN supaya ini bukan masalah pengkhianatan. Ini hanyalah memberikan sokongan supaya kita sama-sama dapat bangunkan negara kita. Dapat bantuan peruntukan untuk kawasan kita. Tapi barangkali hasrat yang Datuk lakukan itu tidak difahami oleh rakan-rakan yang lain, kerana jika kita lihat respons selepas daripada pengumuman Datuk itu agak keras. Bagaimana Datuk melihat, adakah sebenarnya ia merupakan satu, jika pada pandangan Datuk dan 4 orang ahli parlimen yang lain mungkin untuk rakyat dan sebagainya, tapi penerimaan dalam kalangan ahli-ahli parlimen PN yang lain barangkali tidak sebegitu. Datuk. Dia dalam ahli parlimen 74 orang tu ada yang keras, ada yang lembut. Ada yang tidak ada adab. Ada yang memberikan tomahan sebagai pengkhianat, sebagai mengambil isu-isu keluarga sebagai alasan. Bukan itu isunya. Ya. Yang tak puas hati itu tak puas hatilah. Tetapi majoriti yang kebanyakannya baru kali pertama menjadi ahli parlimen, mereka mengharapkan dapat memberikan khidmat di kawasan mereka. Kalau tidak ada peruntukan, bagaimana dia orang nak bagi khidmat, nak bantu? Adakah dengan tindakan Datuk dan 4 orang yang lain dan barangkali akan disertai oleh 7-8 orang yang lain ini memberikan kesan kepada ahli-ahli parlimen PN yang lain, sekarang tinggal 69 barangkali, untuk mereka juga menimbang-nimbang untuk mengikuti jejak langkah Datuk dan rakan-rakan yang lain? Sudah pasti saya mengagakkan mereka dah mula berfikir. Dan apabila mereka melihat bagaimana 5 daripada ahli kawasan parlimen ini dapat bantuan dan boleh survive dan memberikan peruntukan kepada penduduk-penduduk di kawasan pengundi, maka mereka akan lebih berfikir untuk sama-sama membantu dalam membangunkan negara. Kesan dan implikasi di peringkat parti dengan tindakan Datuk melahirkan sokongan kepada Perdana Menteri itu barangkali bagaimana? Kerana Datuk masih lagi memerlukan parti, jentera parti untuk bergerak dan sebagainya, walaupun di kawasan Datuk barangkali sudah selesai, tetapi di peringkat organisasi dan selepas ini dari segi komunikasi dengan pimpinan, presiden dan sebagainya, adakah bagaimana? Sebab dimaklumkan bahawa Datuk telah dikeluarkan daripada grup PN. Bagaimana komunikasi yang selepas ini dengan apabila Datuk membuat pengumuman tersebut? Bagi kawasan saya, kawasan Parlimen Bukit Gantang, saya mempunyai jentera sendiri. Dari segi pelaksanaan, saya tidak punya masalah apa-apa pun. Sebab sebelum ini, saya meninggalkan Parti UMNO sebagai ahli Parlimen bebas. Saya tidak terlibat dengan mana-mana parti. Saya hanya memberikan sokongan kepada Paguh ketika itu untuk menjadi Perdana Menteri. Ketika itu saya masih lagi ahli Parlimen bebas. Saya dipanggil dan ditawarkan untuk masuk sebagai ahli oleh Paguh ketika dia menjadi Perdana Menteri untuk menambah dan memperkukuhkan bersatu. Jadi untuk jentera saya tak ada masalah. Saya boleh berjalan dan memberikan khidmat sebagaimana saya buat sekarang. Dari segi komunikasi Datuk dengan pimpinan parti? Sebelum ini pun komunikasinya agak tidak ada struktur yang bagus. Pertemuan-pertemuan pun jarang sangat, kecuali pre-council sebelum Parlimen. Dan saya juga macam tidak diambil perhatian oleh pihak parti, jadi saya jalan. Datuk, ini barangkali ini bukan kali pertama Datuk beralih daripada sebelum ini pun. Datuk apabila memenangi kerusi Parlimen Bukit Gantang atas kapasiti UMNO dalam PRU ke-14 yang lalu, kemudian Datuk mengisytiharkan sebagai ahli Parlimen bebas, kemudian menyertai bersatu. Dan kemudian pada kali ini melahirkan sokongan walaupun tidak meninggalkan parti. Adakah pada pandangan Datuk, Datuk lebih selesa untuk berada dengan kerajaan
dan itu membolehkan Datuk dapat berkhidmat dengan lebih baik berbanding dengan kedudukan Datuk sebagai ahli Parlimen Pembangkang? Kali pertama saya meninggalkan parti adalah rasa tak puas hati. Dan selama 22 bulan saya tidak menyertai kerajaan. Ini menunjukkan bahawa saya bukanlah mengharapkan kerajaan, tetapi kali ini saya melihat pilihan yang terbaik adalah bersama dengan kerajaan. Sebab itu saya buat keputusan untuk bersama dengan kerajaan. Baik Datuk, adakah sebab kita ada latar belakang adun Hulu Kinta YB Arafat di Perak dalam konteks negeri Perak yang juga mengatakan bahawa ada beberapa adun Perikatan Nasional juga akan menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Datuk Saarani. Adakah ini juga dalam pengetahuan Datuk ataupun sebenarnya memang dah ada perbincangan ataupun kumpulan tertentu yang ingin membuat tindakan yang sama di peringkat Parlimen dan di peringkat DUN? Itu saya tak pasti. Okey. Saya tak pasti. Maknanya Datuk tak tahu. Saya tak ada komen apa. Tak ada komen. Okay, baik. Dengan perkembangan ini tu, adakah Datuk akan menjadi penghubung kepada ahli-ahli Perikatan Nasional, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional yang masih berada dalam Perikatan Nasional dengan kerajaan, dengan status yang Datuk ada sekarang? Apa sahaja yang boleh saya buat untuk membantu menyatu padukan orang-orang Melayu, saya akan buat. Tetapi setakat ini tidak ada sesiapa melantik saya sebagai penghubung. Okey. Jadi saya berjalan sebagaimana yang ada sekarang lah. Okey Datuk, ada dakwaan daripada blogger Raja Petara Kamarudin yang berpangkalan di luar negara yang mengatakan bahawa motivasi Datuk untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri itu adalah disebabkan kontrak kerajaan yang Datuk ada untuk membekalkan makanan kepada tentera dan juga kes yang melibatkan anak Datuk sendiri. Jadi bagaimana Datuk menjawab dakwaan tersebut? Ini dakwaan. Kalau kali pertama saya tinggalkan parti, saya dalam calon bebas. Ahli Parlimen bebas, saya tidak ada kerajaan. Lepas tu saya join kerajaan Perikatan Nasional, tidak ada isu apa-apa pun. Tapi ini adalah tomahan politik. Jadi saya nafikan. Melihat ke depan Datuk, barangkali selepas ini disebabkan komunikasi yang sukar yang berlaku seperti mana yang Datuk akui sendiri antara Datuk dengan pimpinan Perikatan Nasional, bagaimana selepas ini untuk PRU ke-16? Adakah Datuk melihat masa depan yang cerah dalam bersatu ataupun Datuk pada ketika ini pun sudah ada perancangan sendiri untuk berencana perjalanan politik Datuk seterusnya untuk mempertahankan kerusi Parlimen Bukit Gantang barangkali dengan parti yang lain? Untuk makluman Sinar dan pelayar-pelayar, sebenarnya PRU yang ke-15 pun saya hampir-hampir menjadi calon bebas. Setelah saya menyerahkan borang keahlian saya kepada Paguh sebagai Perdana Menteri, saya dimaklumkan semua ahli-ahli parlimen incumbent akan pertahankan kursi masing-masing. Tetapi kes saya berlainan di Bukit Gantang, di mana Naib Presiden PAS telah menekan dan memohon untuk bertanding di kawasan tersebut. Okey. Saya seolah-olah dinafikan. Ustaz Idris Ahmad. Idris Ahmad. Sehingga kan perhubungan antara jentera saya dengan jentera PAS ketika itu terputus. Saya sehingga buat persediaan untuk bertanding sebagai calon bebas. Okey. Akhirnya 5 hari sebelum diumumkan calon, saya bertemu dengan Presiden Parti. Saya sebutkan perkara apa yang disebutkan sebelum ini. Maka Presiden bagi jaminan bahawa saya akan sebagai calon PN. Bermakna pilihan raya akan datang, it can be anything. Bukan sahaja secara individu, tetapi parti juga akan buat realignment. Dulu ada Perikatan Nasional, ada Parti Perikatan, lepas itu Barisan Nasional, Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Bermakna pilihan raya yang akan datang sebagai seorang politician, saya akan buat kerja untuk mengukuhkan kepercayaan rakyat kepada saya untuk saya teruskan sebagai ahli parlimen yang akan datang. Ada beberapa pertimbangan Datuk di sini kerana kalau kita lihat dalam sistem politik dan pilihan raya di negara ini antara faktor parti dengan faktor individu, barangkali faktor parti itu lebih kuat mendominasi yang menyebabkan pengundi-pengundi memilih calon tersebut. Dalam kes Datuk barangkali Datuk melihatnya dari perspektif yang berbeza
kerana Datuk mahu berkhidmat di kawasan Datuk dengan sebaik mungkin, melakukan apa sahaja walaupun tanpa mendapat restu parti, kerana di akhirnya barangkali Datuk pandangan bahawa dengan kerja dan prestasi Datuk itulah yang menyebabkan Datuk akan dipilih semula oleh pemilih pada pilihan raya yang akan datang. Lama kelamaan, rakyat yang mula bijak akan menilai siapa calon. Walaupun parti itu menjadi platform, tetapi ada juga calon di parti berkenaan tak menang, ada yang menang. Bermakna penilaian kepada kemampuan, kebolehan, perkhidmatan calon juga diambil kira. Dari sebab itu saya tak melihat di kawasan saya parti itu sebagai keutamaan. Datuk, apa yang Datuk harapkan dengan keputusan Datuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri selain daripada mendapat peruntukan ahli parlimen yang, adakah Datuk sudah mendapat peruntukan tersebut? Peruntukan ni sebelum ni pun dapat. Okey. Itu peruntukan, bukan Kawasan. peruntukan kawasan, peruntukan membangunkan sekolah, Okey. jalan dan sebagainya, itu peruntukan yang biasa. Peruntukan untuk tahun ni saya tak dapat lagi. Okey. Saya harapkan untuk tahun depan saya akan dapatlah peruntukan tersebut. Sebab dah penghujung tahun. Saya mengharapkan kebolehan saya dalam model-model membantu usahawan-usahawan ini dapat saya ketengahkan. Ini saya rasa ada ruang. Dalam beberapa kali dalam parlimen saya membentangkan cadangan-cadangan bagaimana nak menyelesaikan soal rantaian pemakanan, harga barang yang tidak stabil. Ada kaedah-kaedah yang boleh dibuat. Jadi saya akan cuba panjangkan perkara ini kepada kerajaan. Saya akan tulis dan berbincang dengan pihak kerajaan supaya saya boleh membantu untuk mengurangkan masalah kos hidup. Pada berlaku pertemuan antara Datuk sendiri dan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional lain yang menyatakan sokongan dengan pihak kerajaan untuk membolehkan Datuk melaksanakan cadangan-cadangan Datuk tersebut? Peringkat permulaan ni sekarang ni. Sekarang ni baru bermula untuk saya memulakan perbincangan dan insya-Allah ada perkembangan yang baik. Datuk, barangkali dari aspek demokrasi, apabila Datuk sebagai pembangkang dan 4 orang ahli Parlimen Perikatan Nasional yang lain menyatakan sokongan kepada kerajaan, adakah ia menjejaskan peranan sebagai pembangkang untuk menjadi check and balance kepada pihak kerajaan, ataupun sekarang ini Datuk seolah-olah telah pun menjadi seperti ahli parlimen kerajaan? Dalam parlimen yang berlangsung baru-baru ini, kita melihat ada perubahan di mana ahli-ahli parlimen kerajaan juga menegur kerajaan. Jadi tidak ada isu bahawa dia menyokong kerajaan itu, yang salah pengguna sokong, yang tak betul pengguna sokong, tidak berlaku sekarang. Saya sebagai ahli parlimen pembangkang, ahli parlimen PN yang menyokong Perdana Menteri, saya tidak semestinya akan menyokong apa yang tak betul. Maknanya sekarang ni di dalam parti juga, dalam kerajaan juga boleh menegur dan mencadangkan selain daripada apa yang dicadangkan oleh kerajaan. Baik Datuk, barangkali Datuk boleh melihat bagaimana baru-baru ini kita baru sahaja selesai pilihan raya kecil Kemaman, di mana Perikatan Nasional menang melalui calon PAS Menteri Besar Terengganu Datuk Samsuri. Adakah ini dan disebabkan kemenangan tersebut juga mereka menamakan Datuk Samsuri sebagai Perdana Menteri yang ke-11 dan hasrat mereka untuk menang dalam barangkali dalam PRU ke-16 yang akan datang. Bagaimana Datuk melihat disebabkan perkembangan-perkembangan yang berlaku pada ketika ini, barangkali rencana tersebut berjalan dengan baik, iaitu projection Perikatan Nasional itu untuk mengambil alih kerajaan selepas ini barangkali berada di sana. Adakah Datuk berasa keputusan untuk menyatakan sokongan ini akan menjejaskan strategi politik Datuk untuk berada dalam parti yang menang dalam PRU yang ke-16 yang akan datang? Okey, PRK Kemaman ini sangat signifikan. Setelah kemenangan Yang Berhormat Menteri Besar, PAS terus menamakan bakal Perdana Menteri. Maknanya PAS sedar bahawa pendekatan sekarang dah tak boleh. Dia kena tonjolkan seorang tokoh yang profesional dan sederhana. Bukan lagi yang menghukum, bukan lagi yang memecah belahkan. Ini satu signifikan perubahan kepada PAS. Kalau PAS berjaya mengenengahkan cadangan-cadangan
untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang lebih baik, mungkin mendapat sokongan daripada rakyat semua. Inilah masanya PAS boleh berunding melantik Kemaman sebagai wakil. Kerana yang lain tu semua dah tutup buku dah. Kalau PAS bersedia membuat begitu, itu adalah lebih baik bagi PN. Ya, di mana boleh bekerjasama dengan kerajaan. Pilihan raya yang akan datang, kita tengoklah apa akan jadi. Kalau PAS betul diterima oleh rakyat, dia boleh ke depan. Datuk, dari awal lagi cenderung dengan pandangan untuk mengadakan kerajaan perpaduan seperti mana yang dihasratkan oleh Yang di-Pertuan Agong, melibatkan semua parti, baik Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Tetapi sayangnya hasrat tersebut tidak berlaku. Adakah Datuk masih mengharapkan hubungan antara parti pembangkang dengan kerajaan itu dapat dirintis dengan lebih baik berbanding situasi yang kita ada pada hari ini? Isunya adalah check and balance. Kita nakkan ada pembangkang kerana check and balance. Tetapi check and balance boleh dibuat dalam satu pakatan dan perpaduan. Maknanya sikap dan juga pendekatan itu yang paling penting. Kalau check and balance ada pun tetapi dia tidak membina, dia merosakkan juga. Sebab itu saya menyuruh agar poin yang paling penting ialah semua kawasan-kawasan yang dibenangi oleh PN adalah kawasan Melayu. Kawasan majoriti Melayu. Dengan keadaan Melayu menjadi pembangkang, tidak mendapat peruntukan, apa akan berlaku? Itu poin paling penting yang tidak boleh kita nafikan. Gelombang yang berlaku, gelombang Melayu berlaku berkenaan pilihan. Tetapi pilihan sekarang ini tidak memihak kepada mereka. Maknanya kena ada option. Di Perikatan Nasional, apa next option? Takkan you nak tunggu 4 years? Dan dengan alasan turun di bawah, minta maaf saya tak boleh lagi peruntukan kerana kerajaan tak bagi. That's only the option. Datuk kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh pimpinan PN untuk tidak berunding dengan kerajaan dan sebagainya soal peruntukan? Memang saya kecewa. Adakah disebabkan kekecewaan ini juga akan menyebabkan Datuk membuat jalan yang lain selepas ini, barangkali keluar daripada PN sebagai contoh ataupun menyertai parti kerajaan? Itu belum sampai masanya lagi. Okay. Sebab sekarang ini kita nak memikirkan bagaimana nak bekerja. Keputusan akan dibuat bila menjelang pilihan raya nanti. Baik Datuk, kerjasama yang dirintis antara PAS dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional, adakah pada pandangan Datuk ia masih intact seperti mana ia berlaku pada awal-awal PRU dahulu, ataupun pada masa ini ia sudah mula menunjukkan tanda-tanda berlaku keretakan dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku seperti yang dibuat oleh Datuk dan 4 MP yang lain dan sebagainya? Saya tidak menyatakan PN akan survive. So PN akan berhadapan sebagaimana parti-parti lain. Semangat 46. Ya. Kerana dia tidak ada ground yang kuat dari segi hubungan. Maknanya hanya untuk pilihan raya menumbangkan kerajaan untuk buat kerajaan baru. Bila tidak dapat buat kerajaan, maka sudah ada banyak ketidaksamaan. Tetapi perkara ini belum terbongkar habis. Pada jangkaan saya, PN tidak boleh sustain. Jadi ini merupakan insurans Datuk yang telah pun dibuat pada awal untuk agar apabila perkara tersebut berlaku, apabila PN itu terkubur, Datuk sudah pun tidak berada dalam kumpulan tersebut dan berada dalam kumpulan yang lebih kuat. Saya tidak mengharapkan begitu. Sebab saya memberikan 1 tahun masa. Dalam proses setahun, saya telah bercakap dengan beberapa kali dengan pucuk-pucuk pimpinan supaya strengthen the party. Strengthen parti ni kena ada kekuatan semua ahli parlimen. Ahli parlimen semua kena dibela. Baru kita ada kekuatan untuk mempertahankan parti. Tetapi selama setahun kita tak ada option. Kenapa tak nak runding? Kenapa tidak mau satukan PN dan runding dengan pihak kerajaan? We go as a block. Itu saya tak faham kenapa. Jadi kalau kita go as block, dia akan berpecah. Dan berlaku perpecahan. Dan dia akan berlaku lagi. Adakah seperti mana yang Datuk jangkakan perpecahan PN itu akan menyebabkan peluang PN untuk menang dalam PRU ke-16 nanti begitu sukar? Walaupun
dijangkakan ataupun yang diberitahu kepada kita adalah PN mendapat sokongan di gelombang majoriti Melayu yang begitu kuat untuk menyokong PN sehingga dijangkakan ia akan mengambil alih kerajaan dalam PRU ke-16 nanti. Dia ada dua perkara. Yang pertama, gelombang dah berlaku. Yang kedua adalah pengisian kepada kehendak gelombang. Ada 4 tahun lagi. Bagaimana PN dapat mengisi? Gelombang ni is move. Sekarang dia pengundi pertama tahun umur 18 tahun. Dia akan mengundi masa umur dia 23 tahun. Maknanya dia melalui satu proses yang panjang untuk memikirkan apakah gelombang ini boleh sustain untuk memberikan kemenangan kepada PN. Sebab pengisian tidak ada. Pengisian lebih penting daripada kalau hanya pengisian dengan tomahan, dengan membangkitkan 3R, sensitif, dia tidak menunjukkan keamanan dalam negara. Ini kebimbangan saya. Baik Datuk, barangkali kita berada di penghujung rancangan ini. Bagaimana Datuk harapan Datuk disebabkan adakah tindakan Datuk dan 4 orang ahli parlimen PN yang lain itu menjadikan satu tamparan ataupun teguran kepada ahli-ahli parlimen PN yang lain, khususnya kepimpinan PN itu juga untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang Datuk sebutkan sebentar tadi juga, dan seterusnya pelajaran daripada peristiwa ini agar mereka dapat melenturkan sedikit ataupun melunakkan sedikit pendekatan mereka terhadap kerajaan dan barangkali selepas ini boleh menjalinkan kerjasama yang lebih baik antara pembangkang dengan kerajaan disebabkan peristiwa ini. Melihat kepada keterbukaan dan kesediaan Yang Amat Perdana Menteri, maka sepatutnya lah PN mengambil langkah kompromis, bukan dari segi prinsip tapi dari segi pelaksanaan, bukan dari segi dasar tapi dari segi kerja yang nak dibuat. So kalau tidak boleh berunding dan berbincang menghasilkan sesuatu yang lebih baik, bagaimana kita nak memerintah negara ini yang sahnya masyarakat majmuk? Macam mana kita nak handle perkara ini untuk masa akan datang? Baik, kata-kata akhir harapan Datuk sebelum kita menamatkan program kita pada petang ini pada barangkali pengundi Datuk dan seluruh rakyat Malaysia. Yang pertamanya, saya harapkan pengundi-pengundi saya terus bersabar dan saya akan terus memberikan perkhidmatan terbaik di Parlimen Bukit Gantang dengan pembangunan dan sebagainya. Yang kedua, yang saya masih menyeru kepada semua ahli-ahli parlimen untuk sama-sama runding. Kita jadikan negara Malaysia ini satu negara yang maju. Bila sampai waktu pilihan raya, masing-masing boleh buat pilihan dalam parti mana dan nak bertanding macam mana. Terima kasih banyak. Sinar harian. Terima kasih Datuk atas perkongsian dan juga input-input yang diberikan kepada kita dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia tentang apakah sebabnya yang berlaku di sebalik keputusan Datuk Ahli Parlimen Bukit Gantang dan beberapa orang ahli Parlimen Perikatan Nasional yang lain membuat keputusan yang bertentangan dengan hasrat parti mereka, iaitu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan juga Kerajaan Perpaduan. Jadi saudara, apa pun yang berlaku dalam kancah politik negara kita sebagai pengundi dan sebagai pemilih, kita mengharapkan agar kita dapat berfikir dengan waras dan melihat apa sahaja yang berlaku dalam kancah politik negara ini dengan kacamata ilmu dan wahyu, bukan berdasarkan emosi dan sentimen semata-mata. Okey, geng. Alhamdulillah, syukron. Memang ahli Parlimen Bukit Gantang kecewa dengan kepimpinan Parti Bersatu, kepimpinan Perikatan Nasional. Langsung dia tak bagi tahu dekat ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ni apa yang dah buat, apa yang dah berusaha, apa yang dah runding. Last yang depa lah, kepimpinan Perikatan Nasional lah yang menyeksa ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Tambah-tambah ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional yang baru jadi ahli Parlimen ni, kan, puak-puak pengkhianat. Muhyiddin, Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin, Hadi Awang, kepimpinan-kepimpinan Parlimen Bersatu ni lah yang menyeksa ahli-ahli Parlimen Perikatan ni. Depa baru jadi ahli Parlimen. Of course lah memerlukan peruntukan. Bukan kerajaan tak boleh bagi, kerajaan boleh bagi. Tapi kalau ikutkan daripada dulu, daripada sistem, memang tak pernah dapat. Perbankan tak pernah dapat peruntukan. Tapi kalau nak mai berunding, tapi dapat tak mau. Duk bagi helah sana, helah sini, helah sana, helah sini. Walaupun daripada segi Taqiyuddin kata, oh dia dah hantar dah orang berunding apa semua.
hang bukan hantar Hamzah Zainuddin. Hang hantar wakil. Orang nak ketua pembangkang, kepimpinan PAS, kepimpinan bersatu, mainlah berunding. Bukannya hantar wakil di luar ahli parlimen. Faham tak? Ni hampa hantar di luar ahli parlimen. Sekarang ni hanya baru 2 ke 3 orang je yang mai berjumpa dengan Datuk Seri Fazilah untuk berunding peruntukan. Kan? Hanya Syed Saddiq. Lepas tu ada lagi siapa? Aku pun lupa. Tu je yang main berunding. Itu pun hak mai tu bukannya daripada Perikatan Nasional punya kepimpinan. Jadi hakikatnya yang kita nampak yang memang sangat-sangat jelas. Mereka nak tumbangkan kerajaan. Mereka nak usaha nak menjatuhkan kerajaan. Itu adalah hakikat dan itu adalah fakta. Itu adalah memang benar-benar berlaku. Itulah perancangan mereka untuk menjatuhkan kerajaan. Saja-saja mereka takkan buat. Okey? Faham tak? Sepanjang penjelasan daripada Iswadi dan Sinar Harian dan kita pun dengar luahan hati daripada ahli parlimen pembangkang. Ahli parlimen Perikatan Nasional mewakili kawasan parlimen Bukit Gantang. Anwar Ibrahim cakap di dalam sidang parlimen, hang tak perlulah bagi sokongan kepada aku buat selama-lamanya. Just mai berunding, kami bagi. Tapi tak mai. Zaman Ismail Sabri boleh pembangkang 3 orang kepimpinan parti daripada DAP, Amanah, PKR, Anwar Ibrahim, Mak Sabut, Anthony Look, mai berunding, sembang, duduk di dalam semeja. So, bila dah setuju, maka luluslah. Anwar Ibrahim pun tidak memerlukanlah sokongan-sokongan ni. Dia dah ada 147 daripada kerajaan hari ni. Nak apa dah lagi? Hampir 2/3. Dan apabila 5 orang bagi sokongan dah lebih 2/3. Dia nak apa lagi? Dia dah tak perlu 2/3 dah. Memang dah ada dah. Tapi disebabkan ahli-ahli parlimen pembangkang hari ni, mereka tak percaya dengan kepimpinan. Sebab tu mereka bagi sokongan. Kan? Kena ingatlah, dengan cara fitnah, dengan cara adu domba, Allah takkan izinkan mereka ni bahagia, mereka ni tenang. Mereka dapat berdamai macam sesama mereka. Mustahil. Perpecahan demi perpecahan ada di dalam perikatan tu. Sebab apa? Sebab perangai teruk. Duk kemaruk kuasa ni aku tak tahu cerita apa. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Janganlah duk ikut perangai-perangai. Apa boleh tengok video aku ada post ni soal Papa Gomo yang dia macam polis ambil dia, polis siasat dia disebabkan dia ada buat fitnah mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kena AIDS, kena HIV. Sangat-sangat teruklah fitnah jahat depa ni. Perangai apa jenis pun aku tak tahu. Tapi perjuangan Melayu, perjuangan Islam, ini bukan perjuangan lebih. Ini hang tu sebab perangai kebencian dalam hati hang tu keterlaluan sehingga kan hang tak fikir kalau hang kata tu nanti akan kena kat hang balik. Kena ingat Allah Maha Adil. Sekejap je Allah nak bagi nikmat kat orang, Allah nak tarik kepada seseorang tu senang sangat je. Memang kita boleh kata macam-macam. Adakah benda tu benar? Adakah hang ada bukti? Setakat sembang itu anak hang dalam perut bini hang pun dia boleh bercakap. Tapi hang sertakan fakta, bukti. Tak payah duduk nak buat. Kononnya bila hang cakap tu, hang naklah ramai-ramai orang. Oh betul. Tapi hang bukti hang tak dapat bawa. Jadi terima kasih banyak. Bila tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan manfaat tuan. Assalamualaikum.